Ni PT3 kan? Kelas tingkatan 3, betul? Betul. Okey. Okey, kejap. Awak nak ada dapat soalan tak? Dapat. Okay. Nampak ni kan cikgu present? Nampak. Sekejap. Okey, untuk hari ni cikgu nak buat bahagian C dulu. Kita tengok yang mana sempat lah. Okey, yang ni kita buat yang soalan PT3 untuk kertas ramalan 1. Tak silap cikgu, biasanya kita buat hari tu ramalan 2. Okey, jadi yang ni kita buat ramalan 1. Kita buat bahagian C. Sekejap. Yang ni. Okey. Buka soalan yang ni ya. Okey, kita tengok soalan A. Dah buka ke semua? Dah ke? Dah. Okey. Sekejap. Okey, kita baca soalan A. Yang nombor I tu diberi 9X bahagi 27 kuasa Y. 9 kuasa X bahagi 27 kuasa Y sama dengan 1. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Okey, cikgu nak bagi tahu, cikgu nak tanyalah, ungkapkan Y dalam sebutan X. Maksudnya dia nak apa? Nak nilai Y ke nak nilai X? Cuba teka. Awak rasa? Korang rasa dia nak Y? Okey, pandai. Dia nak Y. Kalau ada benda macam ni, maksudnya dia nak Y, contohlah, dia nak Y tu maksudnya Y kena sama dengan berapa, lepas tu di jawapan tu ada juga nilai X. Maksud Y kena sama dengan berapa? Maksudnya Y dalam sebutan X. Maksudnya jawapan tu kita kena sebut X. Contohlah jawapan di sini Y sama dengan 2X. Jawapan kena sebut X. Faham? Ungkapkan Y dalam sebutan X. Jawapan kena sebut X. Ni jawapan kena sebut X. Faham tak korang? Faham ke? Faham cikgu. Okey, bagus. Kalau soalan bagi tahu ungkapkan X dalam sebutan Y. Maksudnya dalam jawapan kita kena sebut ada Y. Maksudnya kita kena cari X. X sama dengan contohlah 3Y. Ni jawapan dia. Faham tak? Di jawapan kita kena sebut Y. Sebutan Y. Maksudnya kena sebut Y. Ungkap X. Maksudnya cari X. X sama dengan berapa? Itu 3Y. Kita sebut Y. Faham? Okey. Faham. Faham, teacher. Okey, bagus. Pandai. Kejap. Sebab kenapa awak kena faham yang ni? Sebab kebanyakan soalan mesti dia bagi tahu ayat macam tu. Jadi kebanyakan pelajar dia keliru. Dia pergi buat X dengan Y duduk sekali macam ni. Lepas tu buat 2. Macam tu pelik-pelik lah jawapan sebab dia tak faham yang ni. Okay?
Okey, sekarang dia kalau lah soalan macam ni, dia suruh kita permudahkan. Maksudnya permudahkan kena cari nilai Y tu berapa. Maksudnya Y ni kena sorang-sorang. Kalau kita tengok soalan ni dia bagi 9 kuasa X bahagi 27 kuasa Y sama dengan 1. Jadi macam mana kita nak bedah soalan ni biar jadi Y sahaja. Jadi Y sahaja sama dengan berapa. Sekarang kita tengok Y ni adalah kuasa. Y ni di atas. Jadi kita kena fikir macam mana Y ni nak hilangkan jadi kuasa. Lepas tu macam mana dah nak buat. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Kalau kuasa kosong dapat berapa? Contoh cikgu buat 2 kuasa kosong. Dapat berapa jawapan? 2. 2. Ya ke 2? 2. 2 ke 1 ke? 1. 2 ke 1? 1. Okey. Yang ni 1. Yang ni 1 pelajar keliru. Ni awak kena ingat kalau kuasa kosong apa-apa nombor, kuasa je. Kuasa dengan 1. Jawapan adalah kuasa 1. Kuasa dengan kosong jawapan adalah 1. Kalau tak percaya awak try buat 4 kuasa kosong dapat 1 juga. 5 kuasa kosong dapat 1 juga. 6 kuasa kosong dapat 1 juga. Faham tak? Jumpa je kuasa dengan kosong jawapan dia mesti 1. Faham? Faham korang? Faham. Okey. Bagus. Cikgu. Ya? Okey, kalau tak faham bagi tahu bagus korang. Okey. Jadi di sini apa hint yang kita boleh kita buat satu persatu. Awak rasa kan? Sifir yang ni 9 dengan 27 ni awak rasa ada dalam sifir berapa? 9. Okey, 9 lagi 3. 3. Okey, bagus. Sekarang awak tengok X ni kan kuasa. Ni kuasa. Jadi kita kena cari nombor untuk jadikan kuasa juga. Maksudnya awak kan kata sifir 3. 3 kuasa berapa dapat 9? 2. 3 kuasa 2. Okey, jadi maksudnya kita kecilkan dia. Kecilkan macam mana? Kita tengok yang ni 9. Awak kata nak dapat 9 adalah 3 kuasa 2. Kalau tak percaya cuba tekan kalkulator. 3 kuasa 2 dapat berapa? 3 kuasa 2 dapat 9. Faham korang? Faham tak? Faham. Okey, sekarang ni ada X. Jadi tambahlah X tepi dia. Okey. Bahagi. Jadi kalau kita nak buat Y ni jadi bukan dikuasa, maksudnya kita nak buat dia nombor bulat, kita kena samakan benda ni kat depan ni kena sama. Maksudnya di sini kita 3, di sini kena buat 3 juga. Kuasa berapa dapat 27? 3. 3. Okey, kuasa 3, kuasa 3. 9 ke 3? Okey, 3. Okey. 3. Okey, 3. Kuasa 3 dapat 27. Okey. Ni ada Y, tambah Y di sini. Kenapa kita kecilkan macam ni? Sebab kita nak nombor. Ni nak nombor. Di kuasa ni kita nak nombor. Ni kan dia bagi X saja. Kita nak wujudkan nombor. Sebab tu kita buat macam tu. Lepas tu kenapa kita guna nombor 3 iaitu sifir 3? Sebab kita nak samakan yang atas ni sama dengan bawah. Kenapa kita nak samakan? Sebab kita nak jadikan yang ni, kuasa ni, dia jadi nombor bulat. Maksudnya dia bukan jadi kuasa. Okey. Tadi ni 3, ni 3. Jadi yang ni pun kita kena buat 3 juga. Tapi dia kata 1. Jadi 3 kuasa berapa 1? Kosong. Bagus. Jadi kita dapatlah ni sekarang. Okey. Kita dapat ni. 3 kuasa 2X bahagi 3 kuasa Y
sama dengan 3 kuasa kosong. Okey, lepas kita dapat tu, ingat tak? Kalau dah sama, bila dah sama baru kita boleh ubah suai kuasa. Maksudnya kuasa ni kita boleh ubah suai, kuasa ni kita boleh ubah suai. Dengan syarat nombor yang besar kat depan ni kena sama. Sebab dah sama 3 dengan 3. Jadi awak ingat tak kalau kuasa kita nak bawa atas dia jadi apa? Ingat tak? Kita dah lupa. Lupa? Okey, yang ni kan dah sama. Jadi nombor dah sama, yang sama 3. Okey, yang ni 2x. 2x. Jadi kuasa ni kita naikkan atas. Bila kuasa yang bahagi dalam bentuk bahagi kita naikkan atas, dia jadi tolak. Jadi tolak dengan 3y. Jadi tak payah dah letak tak payah dah letak 3 di sini sebab dah sama 3 dengan 3. Kita cuma nak bedah kuasa lah pula. Faham tak korang? Faham tak? Faham. Okey. Dengan syarat ni, contohlah awak buat macam ni. 2 kuasa 2x, lepas tu buat 3 kuasa 2y. Awak pun buat macam ni. Okey, cikgu nak tanya, boleh tak awak terus buat macam ni? Awak pun nak ambil lah nombor mana-mana, awak pun buat 2x tolak 2y. Boleh tak awak rasa? Okey, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab di sini 2, di sini 3. Faham? Faham tak korang? Faham tak? Faham. Okey. Sebab tu contoh yang ni, 9x dengan 27y. Awak pun terus buat macam ni. 9x tolak y. Salah juga. Ataupun awak pergi buat 27y tolak x. Salah Kita syarat dia kalau kita nak buat 3 ni satu je adalah dengan samakan dia. Samakan nombor besar ni, yang atas ni sama dan yang bawah ni sama. Yang ni kita dah samakan iaitu 3 dengan 3. Barulah kita kena kuasa tu kita pindah naik atas. Okey, ingat kalau bahagi kuasa ni jadi automatik jadi tolak. Kenapa tolak di sini? Sebab bahagi. Okey, dapatlah 3 kuasa kosong. Sama dengan 3 kuasa kosong. Okey, nampak tak korang? Cikgu copy paste balik. Nampak tak korang? Faham tak? Nampak. Okey, bagus. Jadi sekarang kita nak y dengan x. Awak tengok, yang ni 3, yang ni 3. Yang ni ada kuasa, yang ni kuasa. Maksudnya kita buat seterusnya adalah potong 3, potong 3. Sebab kenapa kita boleh potong? Sebab dah sama. Faham tak korang? Contoh kalau korang buat tinggal lah awak buat macam ni kan. Contoh 3 kuasa 2x bahagi 3 kuasa y sama dengan 1. Ni sama dengan 1. 1 ni awak tak buat 3 kuasa kosong. Tapi bila jadi macam ni, kita pun buat 2x tolak 3y sama dengan 1. Awak tak boleh potong. Faham tak? Sebab tak sama. Faham tak korang? Faham cikgu. Okey, bagus. Sebab tu untuk soalan ni macam ni ada kuasa-kuasa awak kena ingat. Kena ingat apa? Ni kuasa dengan kosong jawapan 1. Lepas tu bila sama bentuk huruf kat depan ni, nombor kat depan ni sama, boleh buat naik yang ni. Kenapa tolak? Sebab bahagi. Okey, jadi kita potong tinggallah 2x tolak 3y. Okey, dapatlah 2x tolak 3y. Okey, yang ni kita dah potong, tinggallah kosong. Faham tak korang? Jadi yang ni kita kira matematik biasa. Awak rasa kita pindah apa dulu? 2x atau 3y? Sekarang kita nak y. Ni, ungkapkan y dalam sebutan x. Awak rasa kita pindah 3y atau 2x? 3y. 2x. 3y. Okey. Kalau nak senang, awak tengok macam ni sebab dua-dua boleh pindah mana-mana tapi akan keliru sikit sebab bila awak pindah
Ni macam ni lah. Soalan nak Y. Y kan? Soalan nak Y sama dengan berapa? Kalau soalan nak tu awak tak payah pindah. Maksudnya awak kekal je di situ. Sebab kita kan nak Y. Kenapa kita nak pindah Y? Jadi kita pindah yang tiada kaitan dengan Y. Disebabkan kita nak Y, kita kena pindah yang tiada kaitan dengan Y lah. Okey, kalau di sini tak ada kaitan adalah 2X. Jadi 2X ni kita pindah belah sana. Satu lagi jangan silap, bukan pindah di tepi sini Ada juga pelajar buat pindah tepi tu. Tak. Kalau pindah maksudnya kena melepasi garisan ni. Sama dengan. Okey? Jadi tinggallah sebab kita kan pindah X. Tinggallah yang asal iaitu negatif 3Y. Tinggal yang ni je lah saja. Sama dengan kosong, di sini kosong. 2X ni dalam bentuk tambah ke tolak? 2X. Tambah. Tolak. Okey, satu lagi jangan tertukar Kalau nak tahu dia positif ke negatif, kita tengok nombor depan dia. Disebabkan dia tak tulis tolak, jadi dia adalah tambah. Okey, jadi bila di sini tambah, kita pindah jadi apa? Okey, bila Tolak. tambah, okey. Negatif. Okey, pandai. Negatif 2X. Okey, setakat ni kita buat cikgu pindah sini Negatif 3Y sama dengan 0 tolak 2X. Okey, sekarang nak Y sahaja. Jadi, apa antara negatif 3 dengan Y, yang mana kita perlu pindah? Negatif 3 atau Y? Negatif 3. Okey, negatif 3. Jadi kita bulat negatif 3. Tapi awak kena tahu negatif 3 dengan Y ni dalam bentuk darab ke, tambah ke, bahagi ke, tolak? 3 dengan darab. Okey, iaitu negatif 3 dengan Y. Kita tengok negatif 3 dengan Y ni dalam bentuk darab. Jadi bila kita pindah jadi darab, pindah jadi bahagi. Jadi tinggallah Y di sini, copy balik. Tinggallah Y sama dengan 0 tolak 2X dapat 2X. Bahagi dengan negatif ni. 0 tolak 2X dapat negatif 2X. Yang ni negatif 3. Kita pindah jadi negatif 3. Faham tak korang? Negatif 3 ni dalam bentuk darab. Lepas tu kita pindah jadi bahagi. Faham? Faham. Okey. Lagi satu. Ada pelajar silap. Yang ni kan kita tengok negatif 3 dengan Y dalam bentuk darab. Bila pindah jadi bahagi. Tapi dia buat automatik jadi positif di sini. Salah macam tu sebab kita kalau nak pindah kita melibatkan satu benda je. Kalau contoh. Yang ni asalnya tolak. Maksudnya 2X dengan negatif 3Y ni adalah dalam bentuk tolak. Jadi kita pindah jadi tambah. Lepas tu negatif 3Y ni dalam bentuk darab. Kita pindah jadi bahagi. Jangan automatik, oh sebab ni negatif awak pun buat sini positif. Salah Faham tak korang? Faham tak? Faham. Okey, jadi negatif 3. Kita kekalkan negatif. Okey, jadi inilah jawapan dia. Jadi ungkap Y. Y dalam sebutan X. Jadi jawapannya ada dalam X. Jadi inilah jawapan dia. Faham korang? Yang lain faham tak? Faham. Okey. Yang lain? Ya, orang lain senyap je ni. Faham. Faham? Okey, bagus. Okey, pandai. Faham. Okey, bagus korang. Okey, apa ni? Kalau je soalan ni, tengok cikgu nak. Sebab kenapa soalan jenis macam ni akan keluar dalam SPM, soalan tingkatan 5 pun akan keluar. Sebab ni adalah basic matematik. Awak masuk universiti, lepas ni pun akan belajar benda ni. Basic math yang ni, basic math. Maksudnya awak kena tahu, kalau kuasa kosong dapat 1. Yang ni paling basic. Yang ni contoh lepas ni, awak belajar lebih tinggi, dia tak akan bagi tahu dah. Memang tak akan bagi dah hint dia, kuasa kosong dia buat 1 tak. Dia tak akan bagi tahu macam tu. Okey. Jadi bila nampak soalan macam ni, ada je 1, awak kena buat.
Kalau boleh keluar je soalan macam ni, awak buat nota kat tepi walaupun tiada kaitan, awak buat je. 400, kuasa 1, awak pun buat nota. Kuasa 0 jawapan 1. Kuasa 0 jawapan 1. Tulis je macam tu. Kalau cikgu pun cikgu akan buat nota macam ni. Walaupun soalan tu tak minta. Okey? Okey. Boleh padam ni semua korang? Boleh? Boleh ke cikgu padam? Boleh. Okey. Bagus. Dah salin? Dah. Dah. Okey, bagus. Okey, lepas tu ni soalan nombor 2 ni dia kata tukar 0.123 cm ni cm kepada m dalam bentuk piawai. Cm maksudnya cm ke m, lepas tu dalam bentuk piawai. Matematik ni jadi susah bila kita tak faham soalan. Bentuk piawai, ingat, nampak je soalan bentuk piawai maksudnya darab ada 10, lepas tu ada kuasa kat atas. Kuasa ni terpulang kepada soalan. Contoh kita buat kan nanti. Okey, yang ni hint dia. Kalau bentuk piawai adalah kena ada darab 10, lepas tu ada kuasa. Contoh yang macam ni. 3.2 darab 10 kuasa 3. Okey, jadi nampak benda ni? Ni adalah bentuk piawai. Faham ke tak korang? Faham. Okey, bentuk piawai. Dia kuasa ni boleh apa-apa kuasa lah terpulang kepada soalan. Atas soalan. Yang kuasa tu atas soalan. Okey. Awak kena tahu bentuk piawai maksudnya kita kena ada ni. Caranya macam mana? Okey, satu lagi kita kena buat soalan ni dulu. Dia kata tukar 0.123 cm kepada m. Awak nak tukar, benda pertama awak kena tahu adalah tukar unit. Macam mana nak tukar, darab ke bahagi. Okey, kalau cikgu ajar student cikgu hafal macam ni. Awak buat dari tepi ni ke sana, maksudnya awak hafal macam ni. Kamu, KM ni adalah kamu. Sekejap. KM adalah kamu. Kamu. M adalah, meter ni adalah mahu. Sekejap. CM, comel. MM, minum, Milo. Okey, kenapa cikgu buat akronim macam ni? Kamu tengok, kamu, KM. Mahu ni M. Comel, minum, Milo. Okey, cikgu nak tanya dulu, KM ni maksudnya apa? Kilo? Kilo apa? Kilometer. Okey, pandai. M? Meter. Okey, bagus. CM? Sentimeter. Okey, bagus. MM? Milimeter. Okey, bagus. Jadi, cara awak nak hafal adalah awak start di sini. Kamu mahu comel minum Milo. Awak buat jauh sikit. Lepas tu awak pun buat anak panah. Anak panah yang atas dari sini ke sini. Okey, kalau yang bawah dari belakang ke depan. Okey, anak panah ni penting juga. Okey. Lepas tu awak buat anak panah. Awak kena ingat yang atas ni adalah darab. Darab. Yang bawah bahagi. Okey. Lepas tu nombor di sini adalah nombor paling besar iaitu 1000. Lepas 1000, 100. Lepas 100, 10. Okey, yang bawah ni copy paste je. Copy paste yang atas dia. 10, 100, 1000. Okey, setakat ni faham tak? Faham. Okey, bagus. Jadi sekarang kita nak buat, kita tengok soalan nak dalam CM. Mana CM? Sekarang CM di sini. Nak pergi ke M. M di sini. Okey, awak rasa anak panah dari belakang ke depan atau depan ke belakang? Kena tengok. Belakang ke depan. Okey. Belakang ke depan. Jadi kita kena tengok anak panah ni lah. Anak panah yang ni.
belakang ke depan. Kenapa tengok ayat anak panah ni? Sebab cm ke m? cm ke m. Jadi cm ke m. Okey, awak rasa cm ke m darab ke bahagi? Bahagi. Okey, bahagi 100. Jadi 0.123 bahagi 100. Cuba awak tekan kalkulator dapat berapa? Cuba korang tekan kalkulator. 1.23. 0. Berapa? Berapa dapat? 1.2. Okey, 1.23. Lepas tu Kuasa 10. kuasa 10. Darab 10 kuasa berapa? -3. Ada. Okey, darab kuasa -3. Cikgu tersekat-sekat suara kawan awak. Okey. Yang ni ke? Macam ni ke? Betul? Betul. Okey. Betul. Okey. Yang ni jadi awak terus dapat 2 markah. Yang pertama tadi 2 markah, yang ni 2 markah. Okey. Ada soalan yang ni kalau awak tekan kalkulator, bila dapat jawapan ni terus. Jadi ni lah jawapan dia. Betul. Jadi betul lah yang cikgu kata. Ada darab, ada 10, ada kuasa. Jadi ni jawapan dia. Faham tak korang? Faham. Okey. Tapi ada juga setengah soalan bila awak tekan kalkulator. Contoh yang ni. Bila tekan kalkulator 0.123 bahagi 100. Dia tak buat dalam bentuk ni. Maksudnya dia buat macam ni. Dia bagi macam ni. 0.00123. Ada juga setengah kalkulator dia akan, kalau awak guna phone, dia akan bagi bentuk ni. Dia bukan guna, faham tak? Kalau aku, apa? Okey, jadi contoh kan, cuba awak tekan kalkulator 0.123 bahagi 100, dapat ni jawapannya. Kalau macam ni jawapan, macam mana awak nak wujudkan ni? Macam mana awak nak wujudkan bentuk macam ni? Macam mana korang? Tahu tak? Gerakkan titik perpuluhan. Okey, bagus, pandai. Jadi gerak ke belakang kan, betul tak? Ya. Okey. 1, 2, 3. Okey, jadi titik di sini. Titik ni kita kena letak bila nombor pertama je ni. Okey, di sini nombor pertama adalah 1. Jadi kita bergerak berapa? 3. Jadi jawapan dia 1.23 darab 10. Dia automatik. Bila kita nak gerakkan, automatik kena buat darab 10 dengan kuasa. Kuasa -3. Kenapa -3? Sebab dia bergerak ke belakang. 1, 2, 3. Bergerak ke belakang, negatif. Lepas tu bergerak berapa? 3. Jadi 3 di sini. Faham tak korang? Faham tak? Faham. Okey. Jadi inilah jawapan dia. Dua-dua betul. Memang dua-dua betul. Kalau awak tekan kalkulator terus dapat jawapan ni, untunglah. Kalau tekan kalkulator dia tak bagi bentuk ni, dia bagi nilai macam ni. Cara nak buat adalah awak kena gerakkan titik. Gerakkan ke belakang. Okey, contoh macam ni. 0.032. Okey, awak nak gerakkan, awak buat 1, 2. Okey, jadi di sini. 3.2 darab 10 kuasa -2. Faham korang? Faham. Okey. Yang lain okey tak? Faham tak? Faham. Okey, bagus. Okey. Jadi jawapan dia adalah 1.23 darab 10 kuasa -3. Okey, cikgu nak awak tanda ni apa ni? Ni. Okey, sebab biasanya matematik dia akan tanya ni. Penting juga ni benda ni. Okey. Okey, masa kita dah habis Dah 8.45 korang. Okey, jam cikgu cepat. Lagi 1 minit. Sekejap. Lepas ni korang masa apa? Subjek apa?
Okey, korang dah salin kan yang ni? Dah salin? Dah. Okey, cikgu padam Okey. Yang ni kita sambung minggu hadapan kapan ada kelas ke? Nanti ada kelas kita sambung yang ni. Sebab tak sempat ni. Sebab banyak sangat. Lagipun masa dah tak habis dah. Okey, jadi itu sajalah korang untuk kelas kita pada hari ini. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, jadi itu sajalah Okey, Assalamualaikum. Terima kasih mana yang join. Cikgu live Terima kasih cikgu. Terima kasih, Okey. Cikgu. Terima Sama-sama. kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Okay, cikgu, sorry korang. Kelas tadi ni kan, betul tak? Korang? Ada lagi tak? Ya cikgu. Oh, cikgu Cikgu. silap. Bukan habis pukul 8.45 lah. Habis pukul 9. Betul kan? Pukul 9 kan? Betul. Cikgu silap. Kenapa korang tak bagi tahu? Okey, kita sambung Boleh ke? Boleh cikgu, boleh. Okey. Tak boleh share screen yang boleh. Sorry korang. Patut cikgu pelik. Kenapa awal sangat? Nampak tak korang? Nampak? Nampak cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi kita sambung Okey, kita tengok rajah 1B ialah carta yang menunjukkan bilangan pelajar di dalam 3 buah kelas. Diberi jumlah pelajar ialah 72. Okey, jumlah maksudnya kelas ada 3 iaitu kelas apa? A, kelas B, kelas C. Lepas tu jumlah keseluruhannya adalah 72. Tapi yang ni adalah carta pi. Dia kata soalan nombor I tu cari nilai X. Cari nilai bilangan pelajar untuk kelas B. Maksudnya X di sini. Betul tak? Sekejap. Okey, betul tak korang? Betul tak? Betul. Okey, dia suruh cari nilai X. Jadi, kalau cari nilai X, ada pelajar dia buat macam ni. 180 tambah X tambah 120 sama dengan 72. Okey, awak rasa betul tak?
Ha? Betul tak korang? Korang? Tak pastilah cikgu. Okey. Ada pelajar buat macam tu tapi tak apa. Jawapannya kalau ada carta pi ni awak kena buat macam ni. Kita kan nak add. Okey, cikgu nak tanya satu kalau carta pi bulatan semua sudut kat dalam ni berapa? 180 ke 360? 360. Okey, bagus, pandai. Jadi, kita nak cari nilai X, sudut di sini. Okey, awak tahu satu bulatan sudutnya, contohlah di sini, sudutnya adalah 360. Jadi nak tahu nilai X adalah 360 sebab sudut keseluruhan. Faham tak korang? Faham? 360. Faham. Okey, bagus. 360 tolak 180 yang ni tolak 120. Dapatlah nilai X. Faham korang? 60. 60. Okey, jadi jawapannya X adalah, jawapan nombor I adalah X sama dengan 60 darjah. Inilah jawapan dia. Okey, kalau macam ni korang tengok hint dia carta pi. Carta pi adalah bulatan. Lepas tu ada ni darjah kat atas ni awak kena tahu. Kalau sudut bulatan semua adalah 360. Okey, kalau separuh contohlah macam ni. Soalan buat separuh macam ni berapa? Separuh bulatan. 180. Okey, bagus, pandai. 180. Okey, kalau macam ni awak pernah nampak ni? 90 darjah. Okey, 90. Bagus. Kenapa 90? Sebab separuh daripada 180. Faham tak? Faham. Okey. Jadi nilai X adalah 60. Jadi kita tengok soalan nombor B. Bilangan pelajar kelas B. Okey, kita salin balik yang tadi X dapat jawapan 60. Bilangan pelajar kelas B. Okey, dia ni nak bukan bilang X ni adalah apa? Baru sudut dia kan? Betul tak? Dia nak kata dia nak bilangan pelajar kelas B. Kelas B ni kelas B. Maksudnya dia nak bilangan pelajar berapa? Okey, jumlah pelajar tadi adalah 70? Berapa? 72. Okey, jumlah pelajar ke semua adalah 72. Tapi dia nak bilangan pelajar kelas B sahaja. Kelas B sahaja. Okey, caranya adalah awak buat ni. Ni kan 60 ni dalam bentuk apa ni orang panggil? Darjah. Okey, kita tahu satu bulatan adalah 360. Jadi kita nak tahu yang B tu awak buat 60 darjah bahagi 360. Kenapa bahagi 360? Sebab 60 daripada 360. Faham korang? Faham? Faham. Okey, lepas tu dia nak bilangan pelajar. Jadi kena darab 60 daripada 360 ni darab dengan jumlah pelajar. Kenapa kena darab 72? Kenapa darab 72? Sebab dia nak bilangan pelajar. Yang ni jumlah pelajar. Jadi 60 daripada 360 darab dengan 72. Dapat berapa? 432. Apa dapat berapa? 432. 432. Dapat 432. Ya. Okey, yang lain sama ke dapat 432? Cikgu tak kira. Sama ke tak? Salah. 12. 12. Okey. Tak apa. 12. Okey. Semua dapat 12? Dapat. Okey, bagus. Jadi jawapan ni adalah 12 bilangan pelajar. Okey, jumlah pelajar, nak jumlah pelajar lagi.
di dalam kelas B dan C. Maksudnya dapat bilangan pelajar kelas B tadi kita dapat 12. Tambah dengan jumlah pelajar bilangan C. Berapa kita kena carilah yang C. Faham tak korang? Faham? Faham. Okey, jadi caranya sama step. 120 daripada berapa? 360. Okey, daripada 360. Sebab kita kan tahu satu bulatan adalah 360 tapi dia nak C je. C adalah 120 daripada 360. Lepas tu dia nak jumlah pelajar. Darab dengan jumlah keseluruhan tu adalah 72. Jadi dapat berapa? 24. Dapat 24. Okey, tapi dia nak jumlah pelajar dalam kelas B dan C. Yang ni kelas C, yang ni kelas B. Jadi nak tahu dua tu buat macam mana? Tambah. Okey. B tambah C. 36. Tambah. 12 tambah 24 dapat berapa? 36. 6. Okey, jadi jawapannya adalah 36. Inilah jawapan dia. Faham tak korang? Faham tak? Faham. Okey. Jadi yang nilai X ni kita dah dapat 60. Awak jangan ingat yang ni adalah nilai bilangan pelajar. Bukan Sebab kan dia kata jumlah semua 72. Awak pun ingat macam ni. X tambah 180 tambah 120 sama dengan 72. Sebab jumlah semua 72. Awak pun buat 72. Awak ingatkan nilai ni adalah nilai pelajar. Bukannya korang faham tak maksud cikgu nak bagi tahu ni? Faham tak? Faham. Jadi kalau awak buat macam ni adalah salah. Kenapa? Sebab 180 ni bukan bilangan pelajar. Contoh di C, bilangan pelajarnya adalah 24. 120 ni macam B. B jumlah bilangan pelajar adalah 12 bukan 60. Boleh korang? Boleh. Okey, cuba awak kira jumlah pelajar A. Okey, berapa? Cuba buat. Walaupun soalan nak, cuba buat. Ni bilangan pelajar A ni. Kelas A. 36. 36. Okey. 36 Sekejap. Ya. Kita cuba kira sama-sama. Okey, yang ni 180. Macam mana awak buat? Bagi 360 Okey. Lepas tu, darab Darab 72. 72. okey. Dapat berapa? 36. Betul? Semua dapat 36? Tu. Ya. Okey, bagus. Pandailah tu. Faham korang? Kalau lepas ni, okey, cartapan ni pun cikgu rasa memang soalan memang juga. Ada pernah tak awak jawab soalan jenis macam ni? Ada pernah keluar tak? Tak. Tak pernah lagi? Okey. Tapi kalau soalan jenis macam ni awak kena tahu caranya buat macam ni. Ni je. Teknik dia sama je. Kena per dengan keseluruhan darab dengan jumlah yang dia bagi ni. Okey. Okey, jadi lagi 2 minit kelas kita. Dah salin ke semua? Dah. Dah ke? Dah. Dah. Okey, cikgu padam korang bila exam akhir tahun? Bulan 1. Oh, tak lama dah lah kan? Sekejap. Belajar dah habis bab ya? Ke ada lagi? Tinggal lagi satu bab. Oh. Sama, yang lain sama? Saya dah habis. Oh, dah habis. Oh, laju. Okey, sekejap kita tengok. Sebab 1 minit lagi. Tak sempat untuk buat satu soalan lagi. Sekejap. Kalau boleh, korang cuba buat yang ni. Cikgu sebenarnya nak ajar yang ni tapi macam tak sempat 1 minit. Okey. Cikgu nak tanyalah. Tak tanya semua pun. Yang ni. Kalau yang ni kan.
Awak tahu tak macam mana nak buat dia? Boleh tak kalau ni kan kita tengok 5x kuasa 2 tolak 5y kuasa 2. Okey, boleh tak kalau cikgu buat 5 kat luar, lepas tu x kuasa 2 tolak y kuasa 2? Boleh Boleh. tak? Okey, maksud sama ke tak? Maksud sama tak yang ni dengan yang ni? Sama. Okey, bagus. Kenapa sama? Sebab bila ada nombor kat luar ni, jumpa bracket maksudnya dia darab. Jadi 5 darab x kuasa 2 berapa? 5x kuasa 2. Okey, 5x kuasa 2. Okey, 5 darab negatif y kuasa 2. Berapa? Negatif 5y kuasa 2. Okey, negatif 5y kuasa 2. Okey, jadi benda ni adalah sama. Kalau lepas ni, pilihan jawapan dia tak bagi dalam bentuk ni. Contohlah soalan ABC kan. Dia pun bagi soalan ni. Dia pun suruh permudahkan. Maksudnya, dia pun buat soalan ni pilihan jawapan. Jadi inilah jawapan dia. Faham tak korang? Faham tak? Faham. Jadi sama je benda ni. Okey. Okey, kalau dah habis dah. Tak boleh kalau dah. Okey, jadi itu saja. Nanti kita sambung yang ni. Boleh? Kelas kita dah habis dah. Jadi itu sajalah untuk kelas kita pada malam ini. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Cikgu left. Ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kepada para pelajar tingkatan 3. Okey, secara online. Okey. Selamat malam semua. Saya ucapkan terima kasih kerana menyertai kelas ini. Okey, ramai juga saya tengok malam ini ya, lebih kurang 36 orang ya yang berada dalam kelas online tingkatan 3. Okey, dengan tidak membuang masa, saya akan uploadkan skrin. Okey. Okey, saya minta pelajar-pelajar dapat berinteraksi dengan saya secara terus ya menggunakan mic. Okey, bagi para pelajar yang tidak menggunakan mic, cuba sila boleh type apa-apa jawapan anda
type jawapan dan tulis A, B, C ataupun D ya untuk jawapan anda ya. Okey. Semua ada kat sini? Okey. Sila. Ada. Okey, bagus. Alright. Saya akan mulakan untuk kita punya perbincangan untuk malam ini. Okey. Alright, awak tengok ini adalah kertas tema 3 ya, menunjukkan kecerdasan meningkat, keterampilan memikat. Okey. Adakah jelas skrin yang saya paparkan ini? Jelas. Okey, bagus. Okey, kita tengok ya, ini adalah kertas 1, bahagian A, sistem bahasa. Okey, lengkapkan ayat yang berikut dengan memilih jawapan yang paling sesuai. Okey, cuba nombor 1, siapa nak jawab? Nombor 1, amalan pemakanan seimbang dipandang ... oleh segelintir masyarakat. Okay, B. B rendah. Dipandang rendah. Okey. Dipandang si P, A, B rendah, C serong, D enteng. Apa jawapan? B. Jawapan D ya, dipandang rendah. Okey, untuk nombor 3 jawapannya ialah Okey, awak kata D ya, B ya. Nampak macam B. Tapi jawapannya bukan B. Jawapannya bukan B. Awak rasa jawapan dia apa? CP. Oh lah. CP lagi tak kena. CP ni memang kena keluar terus. Serong boleh tak? Serong. Dipandang serong. Sebenarnya ada kalau serong memang saya rasa out lah. Okay. Dipandang rendah.